Alhamdulillah pada pagi ini saya ada ruang untuk bertemu dengan tuan bagi menjelaskan satu perkara yang dibangkitkan oleh yang berhormat Sri Saifuddin Nasution Ismail dalam sidang media beliau berhubung peruntukan Maris Negeri Kedah, di mana secara umumnya beliau mendakwa saya selaku Menteri Kedah Dalaman telah menyalahgunakan peruntukan Maris untuk aktiviti lain. Jumlah yang disebut oleh Sri Saifuddin berjumlah 1.6 bilion disalahgunakan oleh Menteri Besar Sanusi Makno kerana tidak berjaya membuat pipa negeri yang mencukupi untuk menguruskan negeri ini. Dia kata hasil negeri ini 470 juta lebih kurang, jadi tak cukup gunalah duit Maris buat ikut dan saya telah didakwa menyalahi tata kelola pengurusan keuangan kerajaan. Saya nak jelaskan bahawa mengikut Perlembagaan Persekutuan di bawah Perkara 109/1/B telah memperuntukkan pemberian penyelenggaraan jalan negeri, peruntukan penyelenggaraan jalan negeri ini diberi kepada semua kerajaan negeri kerana diperuntukkan di bawah Perlembagaan Persekutuan. Di peringkat kerajaan negeri pula telah menubuhkan satu akaun amanah di bawah Seksyen 8 Akta Tata Cara Keuangan 1957 bagi mengakaunkan penerimaan dan belanjaan berkaitan penyelenggaraan jalan sejak tahun 1994. Bagi kerajaan negeri Kedah sebelum tahun 2014, perbelanjaan bagi projek penyelenggaraan jalan negeri telah diperuntukkan di bawah bajet pembangunan JKR sebelum 2014. Rekod perbelanjaan sebenar bagi projek Maris telah dicas kepada akaun amanah Maris melalui kaedah perakaunan dengan proses pelarasan akaun, iaitu pindahan daripada akaun amanah Maris kepada kumpulan wang pembangunan negeri. Pada masa itu belum ada garis panduan yang jelas berhubung tata cara pengurusan pemberian penyelenggaraan jalan negeri. Namun begitu, Kerajaan Negeri Kedah telah mengambil semua tindakan pematuhan kepada tata cara dan prosedur perakaunan yang sedang berkuat kuasa. Majlis Kewangan Negara pada tahun 2012 telah menetapkan supaya peruntukan Maris ditubuhkan di bawah Seksyen 10 Akta Tata Cara Keuangan 1957 dan telah mengeluarkan garis panduan berhubung tata cara pengurusan pemberian penyelenggaraan jalan negeri GP Maris. Berdasarkan GP Maris, semua perbelanjaan projek Maris telah dicas secara langsung di bawah akaun amanah Maris, tidak boleh lagi dicas kepada akaun pembangunan. Majlis Kewangan Negara juga telah menetapkan paras perbelanjaan adalah sekurang-kurangnya 85% daripada terimaan tahun semasa bagi membenarkan peruntukan disalurkan sepenuhnya berdasarkan kelayakan tahun semasa. Kalau tak belanja 85%, tahun depan tak dapat. Ataupun tahun depan dikurangkan. Begitulah. Jawatankuasa Pengurusan Pemberian Maris, JPP Maris, juga telah ditubuhkan di peringkat Kementerian Keuangan dan di peringkat Kerajaan Negeri. Ya, Menteri Keuangan dia fahamlah. Kalau Menteri KDN susahlah sikit nak faham kan, no? Prosedur ni. Antara terma dan rujukan JPP Maris adalah membincang dan mencadangkan penyelesaian ke atas isu-isu berkaitan pemberian penyelenggaraan jalan negeri dan mendapatkan kelulusan Majlis Kewangan Negara bagi sebarang cadangan penambahbaikan yang melibatkan pindaan ke atas garis panduan atau undang-undang yang berkaitan. Kerajaan Negeri Kedah telah mengambil semua tindakan yang wajar bagi mematuhi garis panduan Maris dan keputusan Majlis Kewangan Negara. Merujuk kepada laporan Ketua Audit Negara yang disebut oleh Yang Berhormat Menteri, saya dapati dalam laporan Ketua Audit Negara bagi Penyata Kewangan Kerajaan Negeri Kedah bagi tahun berakhir 31 Disember 2021 ada menyentuh berhubung baki kumpulan wang amanah Maris yang merupakan baki terkumpul bagi peruntukan yang tidak diguna sejak kumpulan wang ini ditubuhkan. Saya ingin maklumkan di sini, perkara berhubung baki terkumpul kumpulan wang amanah Maris telah dibincangkan semasa mesyuarat penutup Penyata Kewangan Negeri Kedah bagi tahun 2021 bersama Jabatan Audit Negara. Dalam Penyata Kewangan Kerajaan Negeri Kedah tahun 2021 itu,
menunjukkan baki akaun amanah maris sehingga 31 Disember 2021 berjumlah 1.104 bilion. Manakala baki tunai dan pelaburan Kerajaan Negeri Kedah hanya berjumlah 497.5 juta. Keadaan ini menampakkan tidak setara atau tidak seimbang antara baki maris dengan tunai kerajaan. Sehubungan itu, Kerajaan Negeri Kedah telah memulakan langkah bagi mencari penyelesaian ke atas isu ini. Perkara ini dibincang dalam mesyuarat Jawatankuasa Kewangan Negeri dan dibentang dalam mesyuarat Majlis Mesyuarat Kerajaan bagi mendapatkan pertimbangan supaya baki kumpulan wang amanah maris dipindahkan ke akaun kumpulan wang pembangunan negeri yang menunjukkan baki defisit. Jabat Kewangan Negeri telah mendapatkan nasihat dan pandangan perundangan daripada Yang Berhormat Penasihat Undang-Undang Negeri. Selepas itu surat permohonan telah dihantar bagi mendapat pertimbangan Kerajaan Persekutuan melalui Kementerian Keuangan. Pada hemat saya, surat Kerajaan Negeri Kedah kepada Kementerian Keuangan inilah yang telah disalah rujuk oleh menteri yang terbabit. Perkara atau urusan berhubung pentadbiran akaun penyelenggaraan jalan ini telah berlaku sejak sekian lama ia ditubuhkan. Malah dalam bahagian short audit dalam laporan Ketua Audit Negara juga tiada menyentuh mengenai kesalahan dalam tata cara perakaunan, akaun amanah atau perakaunan kerajaan negeri. Pendapat Ketua Audit Negara dalam sijil Ketua Audit Negara mengenai penyata kewangan Kerajaan Negeri Kedah bagi tahun berakhir 31 Disember 2021 juga telah menyatakan bahawa secara keseluruhannya penyata kewangan Kerajaan Negeri Kedah menunjukkan gambaran yang benar dan saksama mengenai kedudukan kewangan Kerajaan Negeri. Berdasarkan penjelasan di atas, tuduhan Yang Berhormat Menteri bahawa Kerajaan Negeri Kedah, khususnya Menteri Besar Kedah, telah melakukan kesalahan dalam tata kelola kewangan kerajaan adalah bersifat mengelirukan, berniat jahat, memfitnah dan bermotifkan politik. Itu tajuk nombor 1. Saya ada sikit lagi penjelasan yang lebih detail. Tuan sekalian, kalau rumah dari kaca, kalau rumah kita dari kaca, janganlah membadling batu ke rumah orang. Kalau kita rasa diri kita sudah cerdik, janganlah merasakan orang lain itu bodoh. Ini saya cakap bahasa surat kan. Kalau saya cakap bahasa Kedah, dia kata kasak. Sejak 10 tahun yang lalu, iaitu mulai 2014, Kerajaan Kedah telah mengurus kewangan secara teratur, tiada menyalahi mana-mana tata kelola kewangan. Dalam tempoh tersebut, Kerajaan Negeri telah menerima peruntukan 2.071 bilion dan sebanyak 1.812 bilion digunakan untuk penyelenggaraan jalan. Baki peruntukan maris yang tidak dibelanjakan adalah sebanyak 259 juta ada disimpan di dalam simpanan tetap Kerajaan Negeri dan ini dilaporkan dalam penyata kewangan serta telah diaudit oleh Jabatan Audit Negara. Tidak ada langsung salah guna peruntukan seperti mana yang disebut oleh Yang Berhormat Menteri. Jika ada salah laku, sudah tentu perkara ini telah dibangkitkan dalam laporan Ketua Audit Negara. Tuan-tuan sekalian, pada tahun 2014, terimaan kerajaan 179,637,286 ringgit. Kita belanja 168,521,876 ringgit. Baki ada 11 juta. Perbelanjaan pada tahun 2014 adalah 94%. Saya bak tahun saya di MBA noh. Perbelanjaan terimaan 258 pada tahun 2020. 258,875,409 ringgit diterima. Dibelanjakan 186,127,390. Tahun 2020 ni COVID melanda. Kerja tak boleh jalan. Semua kontraktor terpaksa stop, kuari stop, premix stop. Jadi jalan tak boleh senggara. Jadi perbelanjaan tahun 2020 memang rendah, tapi lebihannya ada disimpan dalam
akaun tetap kerajaan negeri. Tahun 2021. Jadi tahun 2020 ni hanya dibelanja 72%. Bukan Kedah saja tahu, seluruh negara mengalami perbelanjaan yang merosot kerana COVID. Projek tak boleh jalan. Tak essential tak boleh buat. Jadi maintenance jalan tak essential. Kuari batu tak essential. Masa tu terpaksa dihentikan. Tahun 2021 kita terima 258,875,409 ringgit, dibelanjakan 245,264,525 ringgit 6 sen. Kadar perbelanjaan tahun 2021 adalah 95%. 2022 kita terima 286,800,603 ringgit. Kita belanja 255,571,088 ringgit 2 sen. Kadar perbelanjaan ini adalah 89%. 2003 tak keluar lagi. Kalau nak kena cerita juga, saya pun tak ada lah cerita tu. Apa yang dibangkitkan oleh laporan audit negara adalah baki peruntukan sebelum tahun 2014. YB Menteri sebut tu adalah baki sebelum 2014. Jika hendak dikatakan menyalahi tata kelola pengurusan kewangan, salah laku ini berlaku sebelum tahun 2014, bukan semasa pentadbiran saya. Bukan dia pelari pun duit tu, dia belanja buat benda lain sebelum 2014. Boleh semak penyata kewangan yang telah diaudit. Di bawah pentadbiran saya, kami telah membetulkan kesemua tata kelola pengurusan akaun maris daripada apa yang saya warisi daripada kerajaan terdahulu. Memang benar kerajaan negeri ada menulis surat kepada Kementerian Kewangan untuk memohon dibenarkan wang yang telah dibelanjakan untuk tujuan lain itu dimasukkan ke dalam akaun pembangunan negeri. Tujuan surat tersebut adalah untuk membetulkan apa yang telah dibuat sebelum 2014, bukan untuk membetulkan pengurusan kewangan semasa saya menjadi Menteri Besar. Menteri Dalam Negeri sepatutnya mendapatkan maklumat yang sahih dan tepat sebelum membuat tohmahan dan tuduhan kepada saya tentang tata kelola pengurusan kewangan negeri. Tuan-tuan sekalian, Kedah ni ada kerajaan negeri, ada pegawai kewangan, ada pegawai-pegawai, ada bendahari, ada audit, ada macam-macam lah. Bukan boleh buat ikut suka, semua ada rekod. Semua ada rekod. Tuan-tuan ni rekod ada semua. Berapa dapat, berapa belanja, semua ada. Kalau sakat nak jual ayat liok supaya menimbulkan persepsi buruk pada orang lain, bawalah data ni mai. Mari kita lawan. Kita bandingkan data siapa yang benar dan tepat. Tuan-tuan tak boleh buat macam tu. Saya tahu memang ada usaha untuk memenangi kerajaan negeri Kedah dalam kempen pilihan raya. Tapi fitnah, menyebarkan maklumat tidak benar, menuduh tanpa asas, mengambil sebahagian, menyembunyikan sebahagian macam orang Yahudi. Kan? Afatu'minu nabi ba'dil kitab wa takfuru nabi ba'd. Dia ambil separuh, dia tinggal separuh. Ada orang perangai aku tu, Tuhan cerita pasal orang Yahudi. Dia tak cerita habis. Jadi benda tu tak boleh buat. Cerita-cerita sampai habis macam saya cerita, sampai tuan-tuan tak faham. Jadi saya akan edarkan kertas ni supaya tuan-tuan dapat menulis dengan tepat dan benar. Senang macam tu. Hampa piduk tulis balik cerita yang hampa tulis 8 bulan dulu. Ni cerita Haji Sobri nak cerita ni. Benda tu dah selesai dalam DUN pasal REE. Ni mari selesai lah. Mari selesai. Okey. Bunyikan loceng 1-0. Selesai. Maris pula. REE. Ni semua ada di yang Datuk Saifuddin sebut nama ni, Datuk Fauzi Mustafa. Dia pun ada sini. Dia kata Datuk Fauzi Mustafa telah menyaman Sanusi 500,000 kerana mencuri REE. Wartawan buat tajuk tu. Siapa dia buat tajuk tu? Dia sebut sendiri. Dia yang menyebut Sanusi disaman. Tuan-tuan sekalian, saya tak pernah diterima surat saman, surat kompon, tak ada. Kalau dia tulis, dia sebut sendiri, mana dia jahat. Dia bukan lagi bertujuan untuk berkempen, tetapi untuk mempamerkan kejahatan. Mai sini.
Surat saman. Surat kompaun. Dia kata, Datuk Fauzi Mustafa, kompaun saya 500,000. Mari kita tengok siapa yang kena kompaun. Ni ada dokumen tau. So saya kata kita kerajaan. Bukan buat pejabat PIA Acang. Bukan tinggal kerja hakiki meduk buat kerja orang lain. Kita kerja Kementerian Dalam Negeri, dibawa kerja Kementerian Keuangan pasal apa? Ini nak jadi Kementerian Tanah dan Sumber Asli pula. Oi, jagalah Menteri Dalam Negeri tu. Kan banyak isu dalam Kementerian Dalam Negeri. Tinggal kerja hakiki meduk buat kerja orang lain ni pasal apa? Yang dikompaun oleh PTG. Datuk Fauzi Mustafa tulis surat ni, pertama Perbadanan Menteri Besar, tapi bukan kesalahan tu dibuat oleh Perbadanan Menteri Besar. Hanya kerana Perbadanan Menteri Besar adalah pemegang permit ladang hutan tu. Dia tanah tu tanah ladang hutan. Bila kita nak guna, kita mohon daripada Jabatan Hutan untuk permit penggunaan. Maka satu permit penggunaan telah dikeluarkan atas nama Perbadanan Menteri Besar Kedah, dan Perbadanan Menteri Besar Kedah Incorporated ni telah melantik satu syarikat usaha sama untuk bangunkan ladang hutan. Bukan syarikat usaha sama tu pun yang dikompaun. Yang dikompaun ni pihak ketiga yang menceroboh dan membuat kegiatan mencuri. Bukan MBI, bukan syarikat usaha sama, tapi pihak ketiga. Pihak ketiga tu nama satu Cina yang telah ditangkap. Ini kertas tawaran kompaun. Ambil tak? Nengke mak masuk dalam TV bagi tunjuk bagi Saifuddin. Tengok. Bawah sikit. Ni Pudin tengok ni. Mana dah duk cakap tu? Tak cukup inci, mai depan sikit. Jurah tengok. Sina lah. MBI ni pasal dia pemilik permit, tapi bukan dia yang melakukan kesalahan. Takkan Haji Sobri nak pergi korek IE. Abang tengok muka Hisam macam ni ada? Ada ke muka penggali tanah? Takkan kot tengok tangan lu. Pihak yang dikompaun ni bernama Ho Chung Meng. Ho Chung Meng beralamat di 4328 Jalan Rotan Gucil 6, Kuala Krai, Kelantan. Satu laporan telah dibuat terhadap kamu dan yang mendakwa bahawa kamu telah melakukan kesalahan berikut di bawah Seksyen 426 Kanun Tanah Negara 1965. Kawasan Kapuncu, Mukim Sik, daerah Sik, pencabutan atau pengalihan bahan batuan yang mengandungi REE tanpa permit di bawah Seksyen 426/1 KTN 65. Kesalahan itu dikompaun RM500,000 maksimum. Dalam kesalahan tanah ni, kompaun maksimum RM500,000. Kalau jika tawaran ini disetujui terima, bayaran hendaklah dibuat secara tunai atau kiriman wang atau wang pos atau draft bank atau cek yang kena dibayar kepada pentadbir tanah daerah tersebut di atas. Daerah Sik lah kan? PTG ya? Oh, PTG. Di PTG. Tawaran ini berkuat kuasa selama 30 hari dari notis tarikh ini, dan jika tiada bayaran dibuat dalam tempoh tersebut, pendakwaan akan dimulakan tanpa notis selanjutnya. Okey, dalam hasil laporan siasatan oleh agensi dan jabatan, saya habaqlah dalam dewan hari itu, jangan cakap lebih kurang, jangan serbu tak pakai helmet. Pasal jabatan dan agensi ni dia ada undang-undang yang dikuatkuasakan, dia ada proses yang akan diikuti, dipatuhi. Dalam hasil semakan ni, tindakan yang telah diambil oleh pejabat tanah pengarah dan galian negeri Kedah. Perkara 3.4, Menteri Besar Kedah Incorporated dikompaun kerana merupakan pemegang lesen ladang hutan yang sah dan bertanggungjawab ke atas kawalan kawasan tersebut. Pasal tu nama dia ada di situ. Bukan dia pergi curi. Yang curi tu orang yang dikompaun tadi, nama apa tadi? Ho Chung Meng. Hafal Zura, hafal. Ho Chung Meng. Kalau jumpa Datuk Seri Saifuddin, bawa nama ini kepada beliau. Ho Chung Meng, bukan Sanusi. Tahu? Ho Chung Meng tu bayar kepada PTG
bulan 10 tahun 2022. Bila bayar kompaun selesailah kes tu. Pasal apa saya suruh bayar kompaun? Pasal kalau didakwa di mahkamah, dia bayar denda, duit tu pergi federal. Tanah tu tanah kita, kata tu kata kita, duit federal dapat. Tak mahu lah. Apa jalan yang boleh menyebabkan duit tu dibayar kepada kita sebagai pemilik harta tu? Kompaun lah. Lepas tu dia buat kesalahan, kemudian tu urusan undang-undang berjalan. Jadi tak perlulah bawa cerita separuh masak, separuh benar ni. Pihak orang kata seolah-olah confident buka buku kan. Buka buku dalam ceramah, baca dengan confidentnya. Tarikh bersalah. Tarikh dia kata 4. Proses ni berlaku 5 September. Betul ya Zubri? 5 Oktober 2022. Dia bayar 10 Oktober 2022. Yang Saifuddin Habaq 4 September 4 Oktober. Salah tarikh. Jadi maklumat yang dia ada tu tak update. Saya ingat maklumat tu dia curi lah. Ataupun dia gunalah sedikit-sedikit ni untuk curi dokumen-dokumen tu. Untuk dia gunakan untuk mengenakan kita dengan jalan yang salah. Saya ingat Menteri KDN tak boleh buat kerja aku tu. Buat kerja ikut saluran undang-undang. Ada agensi, ada jabatan. Jangan curi maklumat kerajaan. Pergi duk sebut dalam ceramah. Sobu ikut dan. Menteri tak boleh buat kerja aku tu. Itu kerja penyangak. Penyangak apa, tak ada jawatan apa ni, tak ada diikat oleh undang-undang, tak apalah. Kita sebagai menteri kena ada sokongan dokumen, kena ada butiran, kena ada data lengkap, baru boleh kita cerita apa yang patut diceritakan. Lagi satu, jangan duk serbu tak pakai helmet lagu tu. Kemudian jangan buat kerja rumah orang, jangan langkah petak orang. Semua ni benda-benda yang patut dipatuhi lah. Tata kelola yang patut diikuti oleh seorang menteri. Jangan duk cakap orang yang tak ikut tata kelola, dia pun tak ikut. Tata kelola, kena ikut tata kelola tu. Jangan cakap orang yang tak ikut, kita pun serbu ikut dan. Kan? Saya jemput Datuk Seri Saifuddin untuk bangkitkan lagi apa, saya sedia untuk menjawab 24 jam. Tapi dia pun kena jawab lah kalau saya serbu. Jadi saya tak berhasrat untuk serbu siapa-siapa, kerana kita telah berazam bersungguh-sungguh dalam tempoh yang ada ni, yang telah dilepasi selama 3 tahun. Kita telah beri 120% komitmen dan kesungguhan kita kerajaan negeri untuk buat kerja ikut peraturan, ikut undang-undang, untuk pastikan negeri ini boleh didiami oleh orang miskin dan juga boleh didiami oleh orang kaya. Orang miskin boleh berteduh, orang kaya boleh berbakti. Dan kita nak kongsi nikmat apa yang ada di Kedah ni dikongsi oleh semua orang. Kedah sejahtera, nikmat untuk semua. Jadi model pilihan raya ni cermat sikit lah, jangan serbu ikut dan. Untuk tuduhan-tuduhan yang tidak benar ini, saya telah mengarahkan pegawai saya untuk membuat laporan polis, dan tindakan undang-undang akan diambil berdasarkan peruntukan undang-undang. Saya tak kira menteri tak menteri, saya akan saman. Sekian, terima kasih. Ada soalan? Ya, itu ayat yang clear cut dia tuduh saya menjadi pencuri. Kita lantik pun dia hebat juga lah. Saya dilantik oleh dia di Sultan Bila. Dia lantik saya jadi MB tu, dia jadi Sultan Bila. Tu tak menghina Sultan Kedah ke guna tu? Kan orang yang main politik murahan ni pusing ayat meratakan lah. Kalau saya nak pusing dia, bolehlah pusing. Tapi saya tak maulah, saya tak semurah mereka. Jadi janganlah ikut jalan, tapi menuduh saya menjadi pencuri. Itu clear cut, saya akan ambil tindakan undang-undang. Tak kira menteri, tak menteri lah. Menteri lah patut ikut undang-undang lebih-lebih lagi pasal dia menteri dalam negeri. Semua agensi penguatkuasa undang-undang duduk bawah dia, tapi dia serbu ikut dan. Mereka ni nak bagi kita emosi, tapi tak, saya tak emosi, saya akan berjalan ikut undang-undang. Hak kena pergi mahkamah, kita pergi mahkamah. Hak kena report polis, kita report polis. Hak kena saman, kita saman. No? Ada soalan lain? Okey. Untuk saya nak cerita prospek Suria yang memohon kawasan RE yang belum berjalan pun. Prospek Suria ni syarikat yang proper.
Dia main JV dengan MBI. Sebelum saya masuk ide kerajaan lagi. Sebelum saya jadi Menteri Besar, dia sudah ada JV dengan MBI untuk mengusahakan REE. Dia ni ada satu tokai pada Hong Kong lah mana. Dia ada tubuh syarikat di Malaysia lah. Kemudian tu, bila kita masuk, dia pun duk cerita, dia duk habis duit banyak dah. Kan? Dia bagi orang tu, dia bagi orang ni, saya tak mau sebut lah berapa, kat siapa saya tak mau sebut. Itu hampa pergi cari sendiri. Oleh kerana dia ada habis banyak duit, dia kata tak apa, teruskan saja benda ni buat bagi proper ikut undang-undang. Jangan main serbu. Jadi, JV tu diteruskan. Bila diteruskan, proses yang pertama sekali dia nak mohon lesen jelajah. Lesen jelajah. Exploration. Datuk Pozi masa tu mengarah PTG. Kita cek peraturan apa yang boleh, yang perlu diikuti untuk dapat lesen jelajah. Hari ini benar baru, dia mineral. Dia bukan batuan, dia mineral. Kemudian kita ikut satu-satu proses hingga dia dapat lesen jelajah. Lesen jelajah ni dia bukan nak melombong lagi, dia nak pergi test tak mana ada. Satu kawasan besar, dia akan pergi test. Dia boring lah. Dia keluarkan sampel tu untuk test berapa kandungan, apa jenis, apa semua tu. Itu dipanggil jelajah. Jadi dah dapat lesen jelajah, dia kena ada orang yang nak test tu. Hari ini benda baru, mineral baru di Malaysia ni. Bukan semua lab, bukan semua orang, bukan semua pelumbung-pelumbung ada kemahiran tu. Maka dia perlu kepada teknikal. Kaki tangan teknikal dia yang ada di negeri dia. Jadi dia minta kebenaran kita untuk mohon kerjasama, tolong rekomen kepada Kementerian Kerajaan Persekutuan supaya dia boleh masuk technician dia. Jadi kita tak ada masalah apa, kita hanya menyokong permohonan dia kepada Kementerian Dalam Negeri supaya technician dia boleh masuk. Maka kita sign satu surat, kita menyokong kerana syarikat ni dia ada usaha dengan MBI, dia perlu bawa masuk technician dia untuk memulakan kerja-kerja penjelajahan. Maka dia hantarlah surat tu kepada Menteri Dalam Negeri. Saya rasa tak ada masalah, isu urusan pentadbiran saja. Takkanlah kerana kita sokong tu kita jadi pencuri. Takkan begitu simple saja kesimpulan hampa buat. Takkan mengaji tinggi-tinggi pi kok tu pula kan. Itu urusan pentadbiran. Bukan dia saja. Mana-mana mate orang apa semua hak tak boleh masuk tu pun minta mai tolong kita buat surat sokongan, kita buat. Bukan dia saja. Pilah cari hak kita sokong masuk mate tu. Banyak. Ya, itu naratif yang cuba dimainkan. Nak gambarkan saya ni curi RE buat banglo. Seakanlah sesimpel itu kan. Murah sangat kan modal politik macam tu. Carilah hak cerdik sikit. Banglo tu tak sampai 2 jam kita patah helai tu ya. Takkan nak berlawan dengan saya buat modal macam tu. Saya ni tough tau. Modal macam tu coknya aja. Tak payahlah buat modal lain lah. Saya dah selesaikan isu banglo kan. Kalau hampa nak buat lawatan, bagi nama kat saya akan atok dengan abang saya untuk apa pergi melawat rumah tu. Pergi lah. Alhamdulillah. Macam mana rumah tu saya tak pergi? Import tuan dia? Handsome tak tuan dia? Okey. Ini nak marah? Akaun saya kena ban. Saya tak tahu pasal apa. Pasal mungkin kerana tak tahu buka TikTok muka Sanusi. Buka TikTok muka Sanusi. Jadi maklumat saya sampai dengan cepat kepada orang ramai. Jadi dalam keadaan perang ini, mereka telah menyalahgunakan kuasa yang mereka ada untuk mengaruhi syarikat TikTok tu untuk ban syarikat akaun saya. Jadi saya tak ada ruang lah untuk sampai dengan cepat kepada orang ramai. Jadi saya ada kaedah lain. Walaupun saya kata kalau hampa nak jantan, buka balik akaun TikTok aku. Kalau hampa tak buka, hampa darai. Kan? Kalau darai tak payah berlawan, pergi balik. Jadi TikTok pun hampa takut. Kata hampa apa? Dahsyat sangat. Hero lah hampa ni kan. Takut dengan TikTok buat apa? Bagi balik TikTok saya. Dalam tu ada macam-macam tu. Kan? Adalah gawai saya buat tapi saya tak tengok lagi. Tapi saya yakin dengan tindakan drakonian ni, kerajaan PH, BN, mereka telah melakukan tindakan drakonian untuk menyekat maklumat saya sampai kepada orang ramai. Dengan itu mereka akan dibenci oleh orang ramai. Pasal ni zaman moden. Zaman 2023 kerja hampa buat ni tahun 63 boleh lah.
Tahun 63 boleh. Masa tu orang ceramah pakai speaker boh rekod getah. Kapit di pala bateri masa tu kan. Dia nak dengki pergi cabut pala bateri tu. Supaya maklumat orang tak dengar. Atau kerja 63. Ni 23 bos. Hang tak bagi kod ni, aku pergi kod ni. Jalan-jalan banyak yang boleh kita usahakan. Kalau ada isu-isu teknikal lagi lah tentang RE tentang apa ni, boleh terujuk dengan jabatan-jabatan kita. Tuan-tuan boleh pergi kat Haji Sobri sebagai MBI, boleh pergi kepada syarikat-syarikat tu macam-macam lah. Apa semua mai kat Sanusi ni pasal apa? Saya tahu lah hampa takut kat saya, tapi jangan tunjuk sangat kat orang. Gitu.